أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرض الشياطين وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم من خيرها فقد حرم. أخرجه النسائي وغيره. Nabi SAW bersabda, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang sangat diberkati, difardukan ke atas kamu berpuasa padanya, dibuka seluas-luasnya pintu syurga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dibelenggu padanya syaitan-syaitan. Padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan daripada kebaikannya, maka dia sebenarnya memang diharamkan. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Muslimin dan muslimat hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini adalah satu hadis yang Nabi nyatakan kepada para sahabat. Ulama mengkategorikan hadis ini sebagai hadis at-tabshir biqudumi Ramadan, bergembira dengan kedatangan Ramadan. Kita dituntut apabila datangnya Ramadan, kita menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Antaranya dengan mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, memperingatkan sekeliling kita tentang datangnya Ramadan, menghiaskan rumah, menyediakan persiapan-persiapan yang perlu untuk menghadapi ibadat-ibadat di bulan Ramadan, supaya Ramadan ini dirasakan berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga kan dalam Islam sendiri nak beritahu betapa besarnya fadilat Ramadan ini dan perlu dibezakan dengan bulan-bulan yang lain, sehingga selepas nisfu Sya'ban, 16 hari bulan Sya'ban ke atas, sudah ditegah pada mereka yang tidak biasa puasa sunat untuk memulakan puasa sunat selepas 15 Sya'ban, supaya aura Ramadan itu semakin terasa. Begitu Islam ajar kita untuk membezakan dan membesarkan Ramadan ini berbanding bulan-bulan yang lain. Nabi sendiri bergembira dengan Ramadan. Banyak hadis-hadis yang kita jumpa Nabi sebut di awal Ramadan, Nabi cerita tentang Ramadan nak datang dan apa fadilat Ramadan. Khusus bagi hadis yang kita baca ni, Nabi sebut beberapa kelebihan. Kelebihan Ramadan ni banyak, tapi kita boleh kategorikan kelebihan yang disebutlah hadis ini sebagai kelebihan-kelebihan istimewa. Yang pertama, Nabi kata
Ramadan ini syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Apa maksud berkat? Berkat secara bahasanya bermaksud ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Walaupun tidak bertambah kuantiti sesuatu benda, tapi kebaikan dia, manfaat dia, kualiti dia itu lebih. Contohnya dalam bulan Ramadan ni, berbeza pahala kita sembahyang isyak tadi dengan sembahyang isyak 2 hari lepas sebelum masuk bulan Ramadan. Bezanya dari sudut pahala. Kerana Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang melakukan satu amalan sunat akan diberikan pahala satu amalan fardu. Amalan fardu ni pahala dia lebih besar daripada amalan sunat. Sebab itulah kalau kita orang yang bijak, sebelum kita nak tengok amalan-amalan sunat untuk kita buat, cuba cek dulu diri kita, amalan-amalan wajib kita lengkap tak lagi. Dahulukan amalan wajib berbanding amalan sunat. Begitu juga bila kita nak tinggalkan benda-benda yang makruh, benda-benda yang khilaf, tinggalkan dulu benda-benda yang telah disepakati oleh ulama sebagai haram. Benda yang ditegah dengan dosa dan kewajipan itu adalah lebih besar untuk kita dahulukan. Jadi gitu konsep dia. Tapi Ramadan ni, hak buat sunat dah, hak baru buat sunat boleh pahala macam amalan wajib di bulan yang lain. Kalau buat amalan wajib pula, macam kita cerita tadi, salat isyak, maka pahala dia digandakan 70 kali ganda daripada salat amalan wajib yang kita buat di bulan yang lain. Maka itu satu contoh keberkatan dalam bulan Ramadan. Berkat dari sudut bertambah manfaat, bertambah kebaikan, bertambah pahala. Walaupun solat isyak yang kita buat tu 4 rakaat juga, waktu yang sama, tak berbeza dengan bulan Syaban sebelum ini. Itu maksudnya keberkatan. Banyak lagi lah kalau kita menderma pun, manfaat dia lebih besar daripada kita menderma sebelum bulan lain. Kita baca Al-Quran, manfaat dia lebih besar daripada yang bulan lain. Kita buat baik, buat apa-apa sahaja bekerja kita, pahala yang kita dapat jauh lebih besar daripada apa yang kita lakukan bulan yang lain. Itu keberkatan. Tughlaqu fihi abwabal jahim wa tuftahu fihi abwabal jannah. Nabi juga kata antara keistimewaan bulan ni, pintu syurga ditutup, pintu neraka dibuka seluas-luasnya. Benda ni menjadi khilaf di kalangan ulama apa yang dimaksudkan, apa keistimewaan tu. Sebab kita ni duduk atas dunia, mana ada syurga, mana ada neraka. Jadi apa kelebihan kepada kita menyambut bulan Ramadan, dan apa kaitan dengan kita yang masih hidup atas muka bumi ni dengan pintu syurga, pintu neraka? Kalau pintu syurga dibuka pun bukan kita boleh masuk terus. Jadi antara pandangan-pandangan yang boleh kita kongsikan pada hari ini, barang siapa yang menghabiskan umur dia dalam bulan Ramadan, maka dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, sekiranya dia mati dalam keadaan iman. Kerana apa? Kerana yang menentukan syurga ataupun neraka kita ini bukan sekarang. Walaupun hari ini kita tengah sembahyang, kita tengah ibadat, selagi mana nyawa masih dikandung badan, selagi itu kita tidak dapat memastikan lagi adakah kita akan mati dalam keadaan iman ini. Selagi nyawa belum sampai ke halkom, bila-bila masa sahaja iman kita boleh berubah. Kita boleh bertukar daripada beriman kepada kufur. Seperti mana hadis Nabi sebutkan, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Di akhir zaman akan berlaku orang yang pagi-pagi beriman, petang jadi kufur. Kita berada di akhir zaman ni.
Kalau kita, samalah juga kalau kita ni tahu ada orang yang kufur, ada orang yang sesak sangat, kita tak boleh hukum dia terus sebagai ahli neraka. Selagi nyawa di kandung badan dia masih sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat satu saat sebelum dia meninggal, terhapus segala dosa dia, maka dia boleh masuk syurga. Jadi bulan Ramadan ini, fadilat dia orang yang meninggal dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah peluang untuk dia masuk syurga itu sangat tinggi. Jadi jangan kita rasa sedih kalau kehilangan orang tersayang di bulan yang mulia ini. Kerana kita kalau orang baik dan berkawan dengan orang baik, kita kena bersedia. Ramai orang baik yang meninggal dalam bulan Ramadan. Kerana Tuhan memang pilih dia untuk meninggal bulan yang paling mulia ini, untuk terus rohnya sampai ke dalam syurga. Dijamin. Maka ini antara pandangan lah. Maksud dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Kita pun berdoalah mudah-mudahan kalau Allah nak tarik nyawa kita, tariklah di bulan yang paling mulia ini. Kalau bukan tahun ni pun, nak tarik tahun depan pun, tunggu Ramadan akan datang. Mudah-mudahan itu yang kita dapat. Ajal ketentuan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan bulan ini juga adalah dibelenggu syaitan. Ini juga menjadi khilaf di kalangan ulama. Apa yang dimaksudkan dengan dibelenggu syaitan? Kerana pada hakikatnya kita faham bahawa syaitan ni kerja dia menghasut manusia 24 jam. Akan sentiasa cari ruang untuk menyesatkan anak Adam sebagaimana sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Tetapi kenapa bila Tuhan kata mereka dibelenggu, mereka diikat, mereka ditahan daripada melakukan kesesatan pada kita, ada juga hasutan-hasutan, bisikan-bisikan, godaan-godaan yang mengajak untuk kita melakukan perkara yang buruk, perkara maksiat dalam bulan Ramadan. Apakah maksud dia di situ? Agak kontradik dengan hadis. Patutnya tak ada syaitan, tak ada lah hasutan. Jadi benda ni banyak khilaf di kalangan ulama. Antaranya ada yang menyatakan bahawa yang disebut bukanlah dia belenggu tu dimaksudkan syaitan tidak boleh menghasut terus. Cuma syaitan jadi lemah bulan ni. Antara sebabnya kerana kita berpuasa. Nabi kata dalam satu hadis, syaitan ini dia merasuk manusia ni melalui pembuluh darah. Orang siapa yang berpuasa, dia mengecilkan pembuluh darah dia, maka menyempitkan ruang untuk syaitan merajai diri dia. Bukan tak ada, tapi dia kena kerja kuat sikit untuk menghasut manusia. Ada jugalah hasutan dia. Antara pandangan yang lain juga, memang syaitan ni secara hakikatnya tidak diganggu. Cuma yang menghasut kita tu, yang mendorong kita terus buat jahat tu, sebenarnya bukan syaitan dah, tapi benda, satu unsur dalam diri kita yang dinamakan sebagai hawa. Hawa ini adalah dorongan yang ada dalam diri kita, yang Tuhan jadikan secara fitrah dia, sentiasa akan mengajak seseorang cenderung kepada sesuatu, sama ada baik ataupun buruk. Ada hawa nafsu yang ajak kepada kebaikan, ada hawa nafsu yang ajak kepada keburukan. Macam mana kita nak tahu hawa nafsu kita ajak kepada baik ataupun kepada buruk? Tak ada orang lain boleh jawab, diri kita sendiri yang menentukannya melalui bagaimana cara untuk kita menjalani kehidupan. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu penyucian jiwa, diajar kepada kita bagaimana nak menjaga hawa nafsu.
Kerana hawa nafsu inilah yang menjadi tempat hasutan iblis syaitan. Iblis syaitan dia hasut hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu inilah yang akan mengajak kita untuk ke arah kebaikan, ke keburukan. Syaitan akan menghasut hawa nafsu kita ni untuk suka kepada maksiat, untuk suka kepada benda buruk, untuk suka kepada benda-benda yang ditegah dalam Islam. Kalau tak ada hawa nafsu ini, maka syaitan sukar untuk menipu manusia. Kerana manusia ini diberikan akal. Kalau manusia berfikir ikut logik tanpa dipengaruhi nafsu, mereka tidak akan ikut syaitan. Kerana benda-benda yang buruk, benda-benda yang maksiat, benda-benda yang Tuhan larang ni, semuanya bawa keburukan belaka bila kita fikir secara waras. Cuma yang menyebabkan manusia buat juga benda yang buruk ni sebab tak tahan dengan nafsu, tak tahan dengan hasutan. Tahu dah arak itu bahaya, tahu dah dadah itu najis yang merosakkan tubuh, tapi hawa nafsu tu juga yang telah dihasut oleh syaitan, sehingga kita lupa benda tu buruk ni. Kita fikir nak sedap, kita fikir nak lepas, nak fikir nak enjoy sahaja. Tapi sekiranya kita tahu bagaimana nak jaga nafsu kita, bagaimana nak mendinding nafsu kita daripada dihasut syaitan, dan benda ni kena berlaku bukan di bulan Ramadan, di sepanjang kehidupan kita. Sebaiknya pada usia kita masih kecil, ibu bapa perlu memainkan peranan, membentuk satu suasana kepada anak-anak yang bebas daripada unsur-unsur yang boleh merosakkan hawa nafsu mereka. Banyaklah ulama ajar dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan sohbatul ulama. Benda-benda inilah yang akan didik. Benda-benda inilah yang akan menyebabkan syaitan ni tidak boleh mendekati diri kita. Bila tak boleh nak dekat kita, tak boleh nak hasut nafsu kita, maka bila syaitan dibelenggu dalam bulan Ramadan, kita akan rasa betul-betul kelainan. Nafsu kita sendiri akan menolak unsur-unsur kejahatan walaupun ada depan mata kita. Kalau kita suka tengok kepada orang perempuan yang seksi, bagi orang lelaki lah, di bulan biasa-biasa, kita tak berkelip tengok mereka. Tapi dalam bulan Ramadan, bagi mereka yang terjaga nafsu dia, nampak orang perempuan, terus jadi tak suka tengok, terus tundukkan pandangan, terus alihkan pandangan. Nafsu dia sendiri tak suka benda tu. Nafsu sendiri suka kepada kebaikan, tak tenang duduk dalam maksiat. Ini nafsu yang disebut sebagai nafsun mutmainnah, nafsu jiwa yang tenang. Jadi kesimpulan dia, nafsu ni bukan jahat. Nafsu ni tak jahat, tapi cara kita untuk didik hawa nafsu kita, sama ada nak ikut ajaran iblis ataupun kita nak ikut kaedah-kaedah yang ulama ajar untuk jaga nafsu kita, sehingga kan tidak ada ruang untuk syaitan melenggu kita, yang menyebabkan akhirnya nafsu ni sendiri yang akan jaga kita. Nafsu sendiri yang sentiasa dorong kita. Tak sedap duduk kalau orang azan, kita masih lagi tidak bersedia untuk menunaikan salat. Nampak orang susah, rasa tak tenang kalau tak tolong. Nampak ummah ada masalah, rasa tak boleh tidur kalau kita tidak memberikan apa-apa sumbangan kepada agama Allah dan umat Islam di mana jua berada. Itu adalah nafsu yang baik, yang telah dididik dengan baik oleh kita, yang terhindar daripada hasutan syaitan. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Ramadan ni bulan Tuhan pelihara daripada syaitan? Kerana bulan ini adalah bulan tarbiyah. Satu bulan latihan untuk kita ni membentuk jati diri sebagai seorang Muslim yang sebenar. Ibarat kita masuk sekolah. Bila masuk sekolah, terutama masuk asrama, dia ada disiplin. Bila ada disiplin,
dia juga ada ruang sekolah yang tidak boleh dimasuk oleh siapa-siapa yang ingin mengganggu. Kalau duduk rumah, macam-macam gangguan ada, dengan gadget, dengan kawan-kawan, dengan macam-macam. Tapi bila mari sekolah, bila mari asrama, kita bebas pada segangguan tu, boleh fokus kepada pelajaran. Gitulah juga Ramadan, Tuhan nak suruh kita fokus kepada pelajaran Ramadan, dibelenggu syaitan-syaitan. Tapi bagi mereka tak ambil manfaat ni, dengan maksud bila keluar habis je Ramadan, dia tak jadi orang yang lebih baik, maka Ramadan tidak berikan apa-apa erti. Dibelenggu syaitan ke tak dibelenggu syaitan ke, sama sahaja. Karena itulah ulama-ulama juga sebut kun rabbaniyan wala takum ramadaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan ni hak buat ibadat bulan Ramadan je. Hak banyakkan amal bulan Ramadan ni. Keluar habis Ramadan, tak ada apa-apa hasil. Sepatutnya Ramadan ni lah yang ajar kita, kalau tak kekalkan semua amalan bulan Ramadan yang kita buat pada bulan ni pun, sekurang-kurangnya ada pertambahan kebaikan dan pertambahan amalan yang kita buat secara rutin berbanding sebelum kita masuk bulan Ramadan ini. Jadi kita fikirlah sebelum habis Ramadan ni, apa target kita? Nak jadi lebih baik setara mana? Kalau sama sahaja baik tak perlu Ramadan. Kalau lebih buruk daripada sebelum masuk Ramadan, maka kita menjerumuskan dalam kecelakaan. Dan untuk akhir, satu lagi benda keistimewaan Nabi sebut, malam ini ada bulan ni ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ibadat dia. Ramadan lebih baik dah daripada bulan-bulan lain. Tapi dalam Ramadan itu sendiri ada satu malam yang lebih baik pada malam-malam Ramadan yang lain, hari-hari Ramadan lain, iaitulah malam Al-Qadr. Malam yang Allah sembunyikan pada malam ganjil 10 malam terakhir, bagi sesiapa yang dipilih oleh Allah saja akan dapat kebaikan bulan ini. Akan dapat kebaikan malam ini. Dan bagi siapa yang tak dapat kebaikan Lailatul Qadr, Tuhan kata faqad hurim. Sebenarnya memang Tuhan tak suka dia, Tuhan murka kepada dia. Memang Tuhan haramkan apa-apa kebaikan pun di atas muka bumi ini. Sepatutnya orang beriman akan dapat kebaikan bulan Ramadan. Orang yang diridai Allah akan dapat kebaikan Al-Qadr. Dan seminima-minima kebaikan yang kita akan dapat dalam bulan malam Al-Qadr ini adalah dengan cara kita jaga solat 5 waktu. Kalau kita tak tinggal solat 5 waktu, insya-Allah kita dapat malam Al-Qadr. Sebab apa? Sebab kelebihan malam Qadar ni dia bermula lepas maghrib malam tersebut. Malam tu tak tahu bila, katakanlah malam 27. Maka maghrib malam 27 Ramadan itu sudah mula malam Al-Qadr. Siapa tunaikan ibadat, walau apa jua ibadat bermula maghrib itu, pahala dia lebih besar daripada 83 tahun dia hidup beribadat tanpa henti. Makna dia start dengan solat maghrib pun, dia lepas tu tak buat apa-apa, masuk tu isyak, dia semayang isyak, lepas tu tak buat apa-apa, termasuk tarawih, dia sudah dapat kelebihan Al-Qadr. Sepatutnya lah. Tapi kalau kita semayang dalam keadaan lalai, semayang dalam keadaan tidak ikhlas kepada Allah, semayang kita tidak diterima, maka tak ada guna juga walaupun kita solat banyak dalam tu. Maka itu maksudnya faman hurima min khairiha faqad hurim. Maka kalau boleh kita cuba untuk dapatkan sebanyak-banyaknya ganjaran dalam bulan ini. Dalam bulan ini juga kita cuba untuk kenal diri, malam muhasabah. Kita rasa ibadat apa yang kita suka, cara mana kita nak beribadat, cara mana kita nak susun diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dalam bulan ni, ambil sendiri apa-apa kebaikan supaya keluar Ramadan tu kita tahu bagaimana nak urus diri kita untuk menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Jadi itulah sedikit yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan boleh diambil sebarang pengajaran yang ada dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan ini. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang datang kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak kepada salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.